Yang pertama adalah Al-Qanun Tabi'i yang bermaksud hukum alam. Segala sesuatu ada sebabnya. Kerana itu, menurut hukum akal adalah mustahil adanya alam tanpa yang menciptakannya. Jadi dari situ telah menjelaskan bahawa telah menjadi logik kepada semua manusia bahawa sesuatu perkara itu terjadi mustahil tanpa ada yang menciptakannya. Yang kedua adalah konon ilzami mawjud yang bermaksud hukum wajibul wujud. Hukum wajibul wujud ini adalah keberadaan alam adalah sifat wujud yang mungkin ada atau tidak ada. Menurut hukum akal, bahawa harus ada yang menentukan ada atau tidak adanya alam ini. Dan dia itu haruslah bersifat wajibul wujud. Perkara ini menjelaskan bahawa keberadaan alam ini bergantung kepada Allah sama ada ingin mewujudkan alam ini atau tidak. Semuanya bergantung atas kehendaknya. Baiklah, yang ketiga adalah hukmu qadim wal hudus yang bermaksud hukum qadim wal hudus. Alam adalah bersifat hudus, ada awalnya atau baru. Setiap yang baru tentu ada yang mengadakannya dan sifatnya haruslah qadim. Berdasarkan logik, setiap perkara yang diwujudkan di muka bumi ini pasti akan adanya penciptanya. Sebagai contoh, rumah. Pasti akan ada orang yang mendirikannya, sama juga seperti alam ini. Yang terakhir adalah Qanun An-Nizam yang bermaksud hukum keteraturan. Hukum keteraturan ini adalah alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan jalurnya. Keteraturan ini mustahil terjadi dengan sendirinya, tapi pasti ada yang mengaturkannya, iaitu Allah. Sebagai contoh, kita dapat lihat kejadian siang dan malam. Perkara ini terjadi atas kehendaknya kerana Allah yang mengatur putaran alam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kali ini saya akan membacakan berkenaan dengan dalil nakli, iaitu daripada ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqakum allazi wasaqakum bihi iz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bizatis sudur. Dan maksudnya, ingatlah kurniaan Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui isi hatimu. Surah Al-Maidah ayat 7. Dan daripada ayat ini kita dapat mengetahui bahawa Allah mengingatkan hamba-Nya untuk sentiasa mensyukuri nikmat yang ini berupa petunjuk, iaitu memeluk agama Islam, dan ingatlah janji yang telah diambil dari kalian tatkala kalian menyatakan bai'ah, yakni janji setia kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendengar dan patuh baik di kala senang maupun susah, dengan mengatakan kami mendengar ucapanmu dan mematuhi perintahmu, dan takutlah kalian kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, termasuk janji-janji kalian kepadanya, dan menjauhi larangan-larangannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati, maka tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Allah juga memperingatkan untuk hamba-hambanya sentiasa beriman untuk mengingat kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka. Di antaranya adalah kenikmatan hidayah, taufik, kemenangan, kemudahan dan kejayaan, dan mengingat perjanjian besar yang mereka ambil berupa kesiapan untuk mentaatinya. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada dan rahsia-rahsia yang keluar masuk di fikiran, di samping pengetahuannya terhadap perkara-perkara yang nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Aiman bin Zakaria 280335. Tarikh Zuhur al-Syiah, zaman kemunculan Syiah. With Quran usul al-lugha al-ghabiyah fa inna al-Syiah taini at-taba'a wal al-mudafin an-syaqa amma mustalah al-syari'ah al-Islamiyah fa inna min yura anna al-Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ka an warisa min al-hasaba fi an yamsiku bil hukm. Menurut etimologi lughah bahasa Arab, Syiah bermaksud pengikut pembela seseorang.
Adapun mengikut terminologi istilah syariah Islam, golongan yang berpendapat bahawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha lebih berhak dan utama daripada sahabat-sahabat untuk memegang tapuk pemerintahan. Fil al-bidiyati an syaqa al-syiah an Islam ila al-fariqti wa hunna bimi masalah siyasi وبالمثل فإن الفرقة خوارج كلا وفاء سيدنا حسين بن علي في كربلاء كتحت الشيعة وسي أليس ويرف بمزف ومدحب ترى إلى مسألة الإيمان. Pada mulanya, Syiah berpecah daripada Islam menjadi satu firqah. Ia berpunca daripada persoalan siasah politik. Demikian juga dengan firqah Khawarij. Namun, ketika peristiwa kematian Sayyidina Husain bin Ali di Kurbala, pengaruh Syiah makin meluas lalu dikenali sebagai satu fahaman dan mazhab yang telah menyentuh persoalan akidah. Wahudda ada mutalif al-tafahuma wal fatwa al-riba alti adkhalaha al-syiah illa muridah musyahakil al-iman wa masyahakil fikya mutalifati fil as'ardu al-difa'an al-nabi sallallahu alaihi wasallam walakum ruh al-habi khana masurat min kilba min al-ideologiyat al-munhirifat al-tijalaba min kilal al-munafikina. Oleh itu, pelbagai fahaman dan fatwa ganjil diperkenalkan oleh golongan Syiah sehingga membawa pada pencegahan dalam masalah akidah dan pelbagai masalah fiqh. Asalnya, mereka ingin mempertahankan alul al-bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun semangat kecintaan tersebut telah diselawankan oleh beberapa ideologi sesat yang telah dibawa masuk melalui para munafik. Yaqubil al-ulama anna al-muassis al-riyasiyah lil syiah hu Abdullah bin Sabah alladhi yatazahar bi mutahadara ala al-islam walakun al-haqiqat hi limuslimina ويديم هذا التاريخ من علماء الأسنة والشيعة أنفسهم للأنابل القابيل الشيعة كتنتصوره من قبل السبا. Sebahagian ulama berpendapat pengasas utama Syiah adalah Abdullah bin Sabah yang berpura-pura mengandung Islam, tapi hakikatnya adalah sejarah ini disokong oleh kebanyakan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah sendiri, kerana antara puak-puak Syiah ada yang dinisbahkan kepada namanya iaitu puak As-Sabaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel. Saya akan menyampaikan pembentangan yang berkaitan dengan aliran Syiah. Baiklah, yang pertama adalah Syiah As-Sabah. Syiah As-Sabaiyah min at-tabi'i Abdullah bin Sabah al-Yahudi allazi Islam qala inna Ali kana mutlaqiyya wasiyatur Rasul Muhammad kama innahu yanshuru wa kazafu qailan inna Ali lam yamtu wala maqtaw li syaitan bainama sa'ada Ali ila jannah wa kadzalika Sabaiyah yaqulu inna Allah Ali wa satru al-adyani ba'da mautu. Aliran Syiah Sabaiyah ini adalah pengikut Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari suku Al-Hijrah yang masuk Islam. Banyak pemikiran sesat yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah, antaranya ialah yang mengatakan bahawa setiap Rasul atau Nabi itu mempunyai penerima wasiat dan penerima wasiatnya adalah Sayyidina Ali, dan seterusnya ia mengatakan bahawa sewaktu Sayyidina Ali terbunuh itu adalah bukan Sayyidina Ali dan itu adalah syaitan yang pada masa itu menyerupai Sayyidina Ali. Dan apa yang lebih parah lagi, mereka ini berkeyakinan bahawa Tuhan atau Allah SWT itu bersemayam dalam diri Ali dan di dalam diri imam sudah wafatnya Sayyidina Ali.
Baiklah, yang kedua adalah Syiah Al-Ghurabiyah. Tamjadu hadhihi al-mazhabu asy-Syi'i Ghurabiyah ala aktsaru minan Nabi Muhammad wa taqulu inna ala allazi asbahu nabiyyan wa malaikat Jibril kana yajibu an rasulu risalah wal wahyu illa Nabi Muhammad. Baiklah, yang kedua ini adalah Syiah Ghurabiyah. Mereka ini berpendapat bahawa Sayyidina Ali lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa malaikat Jibril tersalah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad yang sepatutnya diberikan kepada Sayyidina Ali. Mereka ini dinamakan ghurab kerana mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali itu serupa seperti burung gagak dan burung gagak yang lainnya. Baiklah, golongan yang ketiga adalah Syiah Kaisaniyah. Hadhihi at-ta'ifatu Kaisaniyah min at-taba'i Mukhtar bin Abdus Tasaqi kana khawarij fi bada'iyah likannahu dakhala Syiah wa hum yatajadaluna ma'a imam muqaddasu yajibu ta'ituhu ya'taquduna inna syakhsi al-muqaddasu mahsanu min al-ma'asi qarmazu lil alam ilahiyah al-iman bi anna Allah yughayyiru masyiatuhu bima yatamasha ma'a ghairi ma'rifah wa yamkanuhu an ya'muru bi fa'ala summa ya'muru bil aqas, iaitu aliran Syiah ini, Kaisaniyah ini dipandukan dengan Al-Mukhtar ataupun dipimpin oleh Al-Mukhtar, iaitu dia sebelumnya adalah pengikut Khawarij tetapi berpindah kepada pengikut Syiah untuk menyokong Ali. Aliran ini mempunyai keyakinan yang tidak sama seperti Syiah Sabaiyah, iaitu mereka mempercayai bahawa kepribadian seseorang yang suci dan wajib dipatuhi serta mereka ini terpelihara daripada dosa kerana mereka merupakan simbol daripada ilmu ilahi. Pengikut Kaisaniyah ini juga mempunyai keyakinan yang mengatakan bahawa Allah mampu mengubah kehendaknya sejalan dengan perubahan ilmu serta dapat memerintahkan sesuatu perbuatan kemudian memerintahkan sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Syafi'i Kabir Ibrahim. Al-yawm awaddu an anaqasha at-tawaif Syiah Litiyaras al-Syi'i kisman huma Syiah Imamiyah wa Syiah Zaidiyah. Kelompok Syiah Imamiyah merupakan kelompok Syiah yang mempercayai bahawa Ali radhiyallahu anhu menerima wasiat daripada Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin melalui nas. Selain itu, kelompok Syiah Imamiyah ini juga mempercayai bahawa pemimpin yang layak untuk kelompok mereka adalah daripada keturunan Ali radhiyallahu anhu. Syiah Imamiyah ini terpecah pada dua, iaitu Syiah Isna Asy'ariyah atau dikenali sebagai Syiah Ja'fariyah dan juga Syiah Ismailiyah. Syiah Imamiyah ini terpecah kepada dua kerana Syiah Isna Asy'ariyah dan juga Syiah Ismailiyah mempunyai perbezaan pendapat dalam pelantikan pemimpin. Syiah Isna Asy'ariyah atau dikenali Syiah Ja'fariyah diambil nama sebenar Ja'far Shiddiq. Syiah ini juga mempercayai bahawa terdapat 12 imam. Yang pertama adalah radhiyallahu anhu dan terakhir mereka mempercayai bahawa Imam Mahdi merupakan imam mereka. Seterusnya adalah Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ini diambil nama sebenar Ismail bin Ja'far. Kelompok ini mempercayai bahawa Ismail bin Ja'far adalah pemimpin yang sepatutnya menggantikan Ja'far Shiddiq. Syiah Ismailiyah ini mempercayai bahawa terdapat 7 imam. Perkara tersebut menyebabkan perbezaan antara Syiah Isna Asy'ariyah atau dikenali sebagai Syiah Ja'fariyah dan juga Syiah Ismailiyah. Walaupun mereka berbeza pendapat tentang bilangan imam, namun mereka tetap percaya bahawa keturunan Ali radhiyallahu anhu merupakan pemimpin yang layak untuk menjadi ketua kepada kelompok mereka. Baiklah, seterusnya adalah Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini diambil nama sebenar Zaid bin Ali. Syiah Zaidiyah ini juga mempunyai hubungan yang rapat dan kedudukan yang sama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Perkara ini menyebabkan perbezaan Syiah Zaidiyah dan juga Syiah Imamiyah. Perbezaan yang dapat dilihat berdasarkan Syiah Imamiyah dan juga Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah tidak mengamalkan konsep pewarisan dalam melantik pemimpin.
Namun Syiah Imamiyah mengamalkan konsep melantik pemimpin berdasarkan pewarisan. Namun Syiah Zaidiyah telah mengalami serangan pemikiran daripada kelompok Syiah yang lain. Hal ini menyebabkan Syiah Zaidiyah telah menjadi puak yang ekstrim sehingga menolak keimaman para sahabat. Syukran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Muaz. Hari ini saya hendak menerangkan tentang topik yang saya pilih. الفكر الشيعي الذي يتعارض مع أهل السنة والجماعة, iaitu fahaman Syiah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hunaka ikhtilafat syi'iyah anazaka wa al-an wa hunaka syi'iyah mu'tadilun wa mutattarifun. Seterusnya, al-kafiri bi sahabatil usuli wa kulli muslimin. Al-kafri kullu man la yu'minu bil a'amatil isna a'syar ma'a annahu min nasal Ali wa Fatimah. Al-Qur'anil hali laisa asoliyan wa anna muhtawayatun al-Qur'ani qad attofiha sahabati wa tarahuha. Al-Qur'ani ali yakhtalifu anil Qur'anil mawjudi liyawm. Terdapat perbezaan Syiah maksud dekat sini ialah terdapat perbezaan Syiah dahulu dan sekarang, dan yang juga sederhana dan ekstrim. Contoh yang ekstrim ni ialah Syiah dia mengkafirkan para sahabat dan seluruh umat Islam. Pendapat ulama Syiah juga mengatakan sesiapa yang tidak mempercayai 12 orang imam Syiah adalah kafir, walaupun mereka adalah keturunan Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah sekalipun. Syiah juga berpendapat bahawa Al-Quran yang ada sekarang ni adalah tidak asli, yang maksudnya dia dah diubah suai oleh para sahabat. Syiah mempercayai bahawa Al-Quran yang ada pada hari ini adalah berbeza dengan Al-Quran Ali. Hunaka ba'du al-adabiyatu min syi'iyah al-Qur'ani allazi nuzulu ala Muhammadin huwa fil waqi'i sab'atun asyara alfi ayah. Al-hadisi allazi ja'ani an-nabiyyi Muhammadin huwa aidan min a'amitahum. Al-hadisi an-nabi sahih hadisun rawahu ala atawali a'amati syi'iyah til isna asyar. Maksud kat sini ialah terdapat beberapa literature dari Syiah, maksud pendapat tokoh-tokoh Syiah. Menurut tokoh Syiah juga, sastra hadis Syiah menyatakan bahawa sebenarnya Al-Quran yang turun pada Nabi Muhammad adalah 17,000 ayat. Sedangkan yang ada pada kita hari ini ialah yang sebenarnya adalah 6,000 lebih. Pendapat Syiah juga hadis sahih yang datang daripada Nabi Muhammad juga adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh para imam mereka, iaitu 12 imam Syiah. Ianya diriwayatkan secara berturut-turut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya sahabi wa al-ustazu. Al-yawmu sa'aqdimu al-qasamu makunat al-aqidah asy-syi'iyyah muqaddimu min Muhammad Khair Syauqi bin Muhammad Khairani. Hari ini saya akan menyambung pembentangan rakan saya dengan menyampaikan topik berkenaan fahaman doktrin fahaman Syiah, yang mana saya akan menerangkan lebihan konsep doktrin fahaman penganut Syiah, iaitu konsep imamiyah dan konsep taqiyah.
Al-mazhab huwa mafhum al-imamah. Yu'minu asy-syiah bariqanu as-sabi'u min arkana al-imanu wa huwa al-iman bil imam. Ada'a ila imaman isna asyara ra'isiyan bada'an min salalatan sa'idina Ali wa tab'uhum ihfadu a'ilatu al-Husin allazina tazuju min abnatu al-imbaru aturu al-farsi yazdajiradu wal waqi'u anna Allah qad dominu al-asalah walin yanzilu kalimatu wa kalimati jadidatu ba'da wafat an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazhab jadidu sadiru min ghairu ulama riwayah al-hadis as-sahinu wal majazina bi ijma' al-ulama as-sabiqina yarfadu. Seperti yang kita tahu, fahaman Syiah, antara doktrin-doktrin yang mereka lakukan ialah mereka mempercayai terhadap konsep 12 imam di dalam fahaman Syiah. Puak Syiah beriman dengan rukun ketujuh bagi rukun iman ini, iaitu beriman dengan imamiyah. Maksud saya di sini, Puak Syiah telah mengada ataupun mewujudkan satu rukun iman yang terbaru di dalam fahaman Islam, iaitu beriman dengan imamiyah. Konsep imamiyah ni jelas sesat kerana mereka berkiblatkan kepada 12 imam yang utama, yang mana bermula dari keturunan Sayyidina Ali dan diikuti oleh keturunan keluarga Husain yang menikahi Kaiser Persia daripada Yazdajirad bernama Shahbarhanu. Sesungguhnya telah telang dan jelas bahawa rukun iman Islam yang sah hanyalah terdapat 6 sahaja. Sudah ternyata dan sudah dinyatakan dan sudah dijelaskan oleh ulama-ulama hadis yang terdahulu, terdapat hanya 6 rukun iman yang wajib kita orang Islam untuk beriman. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menambah atau menokok tambah ajaran-ajaran terbaru selepas turunnya Nabi Muhammad SAW, yang mana kita haruslah setia kekal dan percaya serta bertakwa terhadap fahaman-fahaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan dengan fahaman-fahaman yang terbaru yang keluar selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW. Justru apa-apa doktrin terbaru yang dikeluarkan oleh ajaran-ajaran sesat termasuk Syiah ini haruslah ditolak awal-awal oleh kita, yang mana kita hanya harus percaya akan perkara-perkara yang sudah diijma' oleh ulama-ulama yang dipercayai dan hadis-hadis sahih serta ayat-ayat Al-Quran. Al-mazhab huwa mafhum at-taqiyah al-azim. Ja'ala al-insan munafiqa khada'a an-nas min hawlihum a'ta'u isyarah lil muslimin bi syakli am mimma yadillu ali li tanaqida al-wadiha baina at-ta'alim as-sahihah lil islami wa ta'alimu al-hartaqiyati allati yaqalu inha jaza'u min al-islam taqulu wajhati nazara al-Khamini in at-taqiyah tahtalifu anil nafaqu idza kana an-nafiqa satrul kafri wa zuhuru al-imani fa in at-taqiyati hiya akasi zalika wa zuhura al-kafiru wa satru al-imani al-asbabu ma'inah. Kemudian kita beralih pula pada konsep doktrin yang kelima yang dianuti oleh fahaman Syiah, iaitu konsep taqiyah, yang mana menurut agama dan ajaran Syiah, perkara ini boleh didefinisikan sebagai konsep yang mana boleh membentuk seorang itu menjadi munafik, dengan mana dia memperbodoh-bodohkan orang di sekeliling mereka dengan cara jelas. Ini menunjukkan ajaran Syiah itu sendiri bertunjangkan sifat yang tidak mengikut asuhan agama Islam, serta tidak jelas akan kenapa harus menggunakan perkara seperti itu. Ini secara tak langsung memberi tanda dan peringatan kepada umat Islam bahawa sesungguhnya ajaran Syiah ini dia punya benteng ataupun tiang-tiang yang mengukuhkan ataupun yang menjadi asas kepada fahaman Syiah itu sendiri sangatlah meragukan. Penganut ajaran Syiah ini mengatakan bahawa dengan cara mereka menipu orang di sekeliling mereka ini dengan berpura-pura baik di hadapan mereka adalah untuk
menyembunyikan atau melindungi agama yang dianuti mereka serta sebagai cara untuk menunjukkan kasih sayang terhadap orang sekeliling. Ini adalah sebahagian lagi tanda yang menunjukkan bahawa fahaman Syiah ini sangatlah tidak menepati dengan ajaran Islam, yang mana ajaran Islam itu sendiri mengatakan bahawa cintai dan sayanglah seorang itu dengan kejujuran dan benar-benar kasih sayang, dan bukannya secara orang munafik ini. Jalaluddin Rahmat di dalam bukunya ada mengutip pandangan Khomeini, iaitu salah satu imam utama dalam ajaran agama Syiah, iaitu Khomeini mengatakan taqiyah ini berbeza dengan kemunafikan, kerana kalau kemunafikan itu adalah salah satu cara penyembunyian kekufuran dengan cara menampakkan iman, taqiyah ini adalah sebaliknya, iaitu yakini menampakkan kekafiran dan menyembunyikan keimanan.